Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada hari ini masuk hari yang ke-6, kita masih lagi bersesi di dalam program Usrah Free Obes. Jadi saya doakan agar semua sahabat Usrah berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, jadi kesempatan pada hari ini saya ingin berkongsi satu topik iaitu tentang air ya. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan tahniah sebab kebanyakan dan pada saya 100% sahabat Usrah sekalian yang berada dalam grup ini boleh follow meal plan yang telah diberikan. Okey, kalau sekiranya ada satu hari kita macam tak dapat nak follow meal plan, anggaplah itu satu cabaran kepada kita, yang mana kita jangan stres. Itu merupakan satu proses untuk kita sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak buat satu masa tu terus perfect. Okey, jadi insya-Allah kita teruskan lagi kepada perbincangan pada hari ini iaitu tentang air. Jadi sebelum tu kita perlu tahu bahawa dalam tubuh badan kita ini kita memerlukan lebih daripada 60 air untuk keseimbangan dalam badan kita. Okey, tapi sebelum tu saya ada soalan. Kalau sebelum dalam tempoh 6 hari ni dah berada dalam grup Usrah Free Obes, kemudian saya memang menyarankan dalam meal plan tu sendiri sahabat Usrah kena minum 3 liter air. Kalau sebelum ini tak pernah pun dapat minum 3 liter air. Mungkin sebelum ni hanya minum 1 liter ataupun 1.5 liter sahaja. Tiba-tiba coach pula suruh minum 3 liter air. Okey, once kita dah try satu perkara yang tidak pernah kita buat, ada tak rasa macam pening, mual, cerit-berit? Jadi sebenarnya jangan salah sangka, itu bukannya berpunca daripada shake sebenarnya. Okey, sebab shake ni dia nutrition, dia tak ada efek apa-apa. Okey, kalau kita ada rasa macam yang saya sebutkan tadi, pening, mual, cerit-berit dan sebagainya, sebenarnya itu dah merupakan detox. Detox yang mana sebelum ini mungkin kita jenis orang yang banyak makan fast food, ataupun kita memang ada ambil banyak ubat-ubatan, ataupun apa-apa sahaja bahan-bahan kimia. Apabila kita dah minum air yang banyak, maknanya dia kata saluran itu dia akan membersihkan. That's why kita akan rasa macam tu. Jadi sahabat Usrah sekalian, jangan rasa bimbang, teruskan minum air putih. Okey, teruskan minum air putih. Okey, jadi di sini air putih ni sebenarnya tip dia satu je. Coach, saya nak minum berapa liter air dalam sehari? Satu sahaja sifir yang perlu kita ingat. Setiap 25 kilogram berat badan kita, kita perlu minum 1 liter air. Jadi kat sini saya memang letak bagi sahabat Usrah sekalian minum at least 3 liter sehari. Jadi contohnya berat seseorang itu lebih kurang dalam 100 kilogram. Jadi kalau 100 kilogram, dia kena minum 4 liter air. Jadi saya ni tak adalah macam kata zalim sangat kan. Tak boleh awak kena minum 4 liter air. Tak. Biarlah kita buat sesuatu benda itu secara berperingkat, step by step. Daripada kita dulu dapat minum 1 liter air sehari, dan kita mula meningkatkan minum air 1.5 liter, kemudian 2 liter dan seterusnya mengikut kemampuan. Okey, jadi pada permulaan tu memang kita akan rasa macam mana saya dapat minum air banyak ya, nanti saya kerap kencing. Nanti banyaklah. Sebenarnya itu adalah alasan kita yang mana kita ciptakan sendiri. Apabila kita tahu khasiat minum air putih ini, pasti kita akan terkejar-kejar nak minum air putih. Macam itulah lebih kurang terkejar-kejar nak minum air putih. Okey, jadi sebenarnya apabila kita dah mula mengamalkan gaya minum air putih ini secara tak langsung, kata dia membersihkan dalaman kita, dia membuang segala toksin-toksin yang ada, dan yang paling best sekali sebenarnya, lemak dan air di dalam badan kita ini berkumpul di satu tempat yang sama. Okey, apabila kita minum air dan kita buang air, jadi maknanya
lemak-lemak itu keluar. Tapi perlu ingat, bukan lemak-lemak jahat yang dah lama, yang kita kumpul 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, bukan. Yang keluar ni lemak-lemak manja. Contohnya macam ni. Okay, katakanlah semalam kita kita termakan lah, mungkin kita makan gulai, lemak, kari dan sebagainya lah, kita termakan. Jadi cara nak buang, sebab benda tu bila kita dah makan, dia belum lagi belum sempat lagi dia menempel lemak-lemak tadi dekat badan kita. Jadi caranya ialah kita minum air. Dengan minum air, jadi dia terus flush kita punya tu. Jadi lemak-lemak yang lama yang dah menempel, mungkin kita akan rasa ada kat sini lemak kan, bagi perempuan, dekat belakang sini dan bahagian perut, sebenarnya itu adalah lemak jahat. Ini kita panggil visceral fat. InsyaAllah lemak tu kita akan belajar satu topik khas. Tapi lemak itu, cara kita nak keluarkan, kita tak boleh nak korek-korek, tak boleh. Dia mesti juga dengan amalan gaya pemakanan. Kena tukar cara makan. That's why dalam program kita ini, habit yang perlu kita tukar ialah sarapan pagi. Sebab semalam Ustaz Fuan ada cakap kan, sarapan pagi itulah yang akan menentukan gaya makan kita pada hari tersebut. Okay? Kalau contohnya kita skip sarapan pagi, kita tak ambil sarapan pagi, maknanya untuk makan snacking, biasa kita akan lompat. Snacking kita tak ambil, terus kita ambil kepada makan tengah hari. Apabila makan tengah hari, ni pinggan makan tengah hari. Nasi, lauk, ayam, semua ada. Sebab kita dalam keadaan kelaparan, jadi kita akan makan mengikut nafsu. Tapi dalam program kita ini, kita melatih setiap orang untuk makan mengikut jadual. That's why saya letak program, letak masa kan, 3 jam lepas tu baru makan lagi. Itu sebenarnya kita nak latih. Sedangkan kita nak solat pun ada waktu dia kan. Tak boleh time pukul 8 pagi nak solat zuhur, tak boleh. Tunggu masa dia baru sembahyang zuhur. Macam itulah juga amalan gaya pemakanan kita. Jadi kita perlu ni. Okey, berbalik semula kepada topik air tadi. Okey, salah satu daripada fungsi kita minum air yang putih yang banyak ialah dia dapat mengekalkan kesihatan organ kita. Yang mana dalam organ kita ni kita tak tahu kita tahu jantung, hati semua dalam ni, tapi kita tak tahu bagaimana keadaan dia. Kalau hidung mungkin kita nampak ini fizikal hidungnya, ini fizikal mulutnya kan, kita nampak. Tapi macam hati, limpa, jantung, buah pinggang, usus dan sebagainya yang dalam badan kita ini kita tak nampak. That's why kita kena care. Cara kita nak jaga organ dalaman kita ialah melalui apa yang kita masukkan ke mulut. Jadi perkara yang paling simple sekali ialah air putih lah. Air putih ni dia zero kalori, dia tak ada kalori apa pun. Tapi kalau kita makan makanan lain, contohnya sayur, lauk semua, makanan yang kita boleh nampak tu sebenarnya memang ada nilai kalori dia, tapi mungkin sedikit lah, bergantung kepada cara masak. Tapi air putih tak ada, dia zero kalori. Maknanya kalau kita makan pun dia macam flush terus. Dan kalau masa kita minum air yang banyak, apabila kita kerap kencing, satu je tips saya nak bagi. Kita enjoy. Alhamdulillah, saya suka pergi toilet. Alhamdulillah, saya enjoy pergi toilet. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan saya ke toilet tu saya anggap dia macam satu exercise. Jadi, kita memandang, mengubah cara pandangan itu kepada benda yang positif. InsyaAllah apa yang kita buat enjoy. Sama juga dengan meal plan yang saya bagikan. Nak kena makan macam ni ke? Nak kena ikut jadual makan ke? Tak boleh makan ini ke? Tak boleh makan itu ke? Maknanya kita set susah. Maknanya kita tak dapat nak meneruskan apa yang kita nak. Nak kurus tapi kita tak boleh. Sebab ada blok dekat sini. Tapi apabila kita mengubah pandangan kita terhadap apa yang kita buat, InsyaAllah tak perlu coach, anda akan dapat turun berat badan yang sebaiknya. Okey, saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan tentang air, dan saya menggalakkan sahabat-sahabat usrah sekalian,
dapat minum air yang secukupnya. Jadi formula sifir yang saya bagi tadi boleh kira sendiri, at least setiap orang perlu minum berapa liter air. Jadi kita buat goal kita sendiri. Hari ini saya nak minum 2 liter air. Hari ini saya nak minum 3 liter air. Jadi kita yang setkan goal untuk diri kita. Apabila kita cakap dengan mulut kan, itu ikrar sebenarnya. Itu affirmation kita. Kita minta. Jadi apabila yang terkeluar daripada mulut kita, insya-Allah akan menjadi satu realiti. Jadi saya doakan semoga semua sahabat Usrah yang berada dalam grup ini, next Saturday, semua mempunyai angka-angka baru, dan saya mendoakan agar semua sahabat Usrah sentiasa dalam keadaan sihat, intention yang betul, nak turun berat badan sebab nak memudahkan urusan ibadah dan dakwah, tak ada lain daripada itu. Okey, jadi itu saja, sehingga kita jumpa lagi next topik. Wallahu alam.